Okay, Assalamualaikum dan selamat petang guys. Hari ini kita akan buat demonstrasi untuk khusus STH 2114, khusus ekologi lapangan untuk bahagian ikan. Okay, jadi kita akan tunjukkan cara-cara untuk kita menggunakan sebahagian daripada peralatan penangkapan ikan. Jadi dengan saya dekat sini ada beberapa staf sokongan yang berpengalaman akan membantu untuk membuat demonstrasi. Kita ada yang paling senior Encik Isa, yang paling hebat menangkap ikan. Okay, kita ada tukang jala profesional kita, Encik Trevor. Hai, apa khabar? Dan kita ada videographer profesional kita, dah dapat ikan, Encik Ruzal, yang akan tolong untuk ambil video selepas ni. Okay. Kemudian dekat sini kita dah ada susunan perangkap-perangkap yang kita akan demo hari ini. Ada banyak perangkap yang kita boleh guna pakai untuk menangkap ikan. Ini adalah sebahagian daripada yang biasa digunakan. Yang pertama ni adalah scoop net. Okay. Scoop net, jadi kebiasaannya kita akan guna sekurang-kurangnya ada 2 unit untuk seorang. Okay. Kalau kita pakai 2 unit dengan saiz dan 2 warna yang berbeza, dia adalah lebih efektif lah berbanding kalau kita guna cuma 1 unit sahaja. Okay. Kemudian kita ada yang ni adalah hand net. Yang ni berbeza dengan scoop net. Hand net ni dia pendek, yang ni adalah untuk kita landkan ikan, ataupun nama lainnya adalah landing net. Kita ada bersama dengan set pancingan dan set pancing. Biasanya kita panggil angling lah. Tujuan dia lebih kepada untuk persampilan secara spesifik kalau kita target spesies-spesies tertentu sahaja. Contohnya kalau kita target untuk dapatkan ikan kelah dan kita tak nak bycatch yang lain, jadi spesies cara menangkap ikan menggunakan pancingan adalah sesuai. Next kita ada yang box warna kuning dengan rod warna putih. Ni adalah electroshocker. Ini adalah salah satu lagi cara penangkapan yang sesuai untuk kita buat analisis biodiversity, sebab dia kurang bias, tetapi dia ada kelemahan dia jugalah, sebab keberkesanan dia tak sama mengikut parameter air, dan juga dia agak destruktif kalau kita tak set dia dengan betul, dan juga dia boleh jadi agak membahayalah kalau kita tak menitik beratkan keselamatan ketika guna pakai ini. Okay. Dan untuk pengetahuan, untuk electroshocker tidak dibenarkan secara undang-undang. Jadi kita tak boleh menggunakan pakai electroshocker kecuali kalau kita ada permit. Okay. Next kita ada jenis netting. Jadi netting ni ada berbagai jenis. Yang kita akan demo dekat sini hari ni adalah daripada jenis cast net dan juga gill net. Okay, jadi yang atas ni adalah cast net. Okay. Yang ni Encik Isa ataupun Encik Trevor akan demonstrasi macam mana kita nak lontarkan net ini. Ini adalah salah satu lagi cara yang sangat berkesan untuk kawasan air yang cetek. Kalau air dalam dia kurang sesuai lah. Dan yang satu lagi adalah gill net. Okay. Jadi cast net tu kita pakai secara aktif. Gill net ni kita pakai secara pasif. Dia ada banyak size. Antara parameter biasanya kita tentukan adalah mesh size. Okay, mesh adalah yang ni, berapa bukaan dia punya lubang dekat jaring ni. Okay, kemudian dia punya height ataupun ketinggian net ni. Okay, sama ada dia 1 meter, 2 meter. Okay, dan juga panjang net ni. Okay, jadi 10 meter, ada yang panjang 30 meter, dan kita boleh sambungkan setiap utas net ni untuk kita pakai lebih panjang sekiranya kita pergi sampling dekat sungai yang lebih besar. Dan net ni kita boleh set sama ada kita nak dia terapung ataupun kita nak dia berada dekat dasar. Okay. Dan last kali saya punya
favorite method adalah menggunakan pakai trap. Okay? Jadi kita ada dua jenis trap kat sini. Satu yang bubu, yang botol tu bubu kita panggil sebagai minnow trap. Minnow trap ni dia untuk guna ikan-ikan kecil lah. Jadi lubang dia kecil, jadi ikan kecil dia tak dapat keluar. Dan dia Lucina ni ikan mudah nak masuk, ikan dia tak begitu takut lah untuk mendekati trap. Manakala kita ada yang ni pula adalah collapsible bubu. Jadi bubu yang kita boleh collapse, nanti kita tunjuk macam mana cara kita nak guna bubu ni. Okay? So trap ni adalah method yang antara paling non-destructive lah. Maksudnya bila kita tangkap ikan berada dalam keadaan yang baik, kita lepas mula pun biasanya dia dalam keadaan yang sihat. Namun ada waktu-waktu tertentu dia boleh menyebabkan kematian juga. Contohnya kalau kita pasang trap dekat kawasan air yang rendah oksigen dan kawasan air yang cetek, untuk ikan-ikan yang duduk, ikan-ikan yang bernafas dengan cara menelan udara daripada atmosfer, dia akan mudah lemas ataupun mati kepanasan kalau kita tak cek perangkap tu dengan kerap. Okay? Contohnya croaking gourami ataupun jenis-jenis beta, ikan sepat yang banyak duduk dekat kawasan kurang oksigen ni, dia mungkin boleh mati kalau kita biarkan dalam trap. Okay? Dan last kali kita ada yang ni adalah life bucket lah. Okay? Jadi life bucket ni dia ada pump. Okay? Dan tujuan dia adalah untuk kita simpan ikan hidup lah. Untuk field ecology, kebiasaannya kita akan simpan ikan, kita cuma yang mati sahaja kita akan preserve, yang mana hidup selepas kita habis buat kerja, kita habis buat ID, habis pengukuran, kita akan lepaskan semula dekat kawasan yang lebih downstream. Jadi yang ini kita akan demo cara untuk pakai scoop dahulu. Yang pertama, cara salah menggunakan scoop adalah kalau kita pakai macam kita pakai aerial net. Okay? Jadi scoop ni jangan kita pergi tengok ikan sambar laju-laju. So itu adalah cara yang kurang baik dan selalu merosakkan net lah. Jadi biasanya kita akan guna scoop ni secara berpasangan. Kalau kita tengok, kita ada dua scoop dekat sini. Satu warna dia agak sama dengan warna persekitaran, dan satu lagi agak kontras. Jadi kebiasaannya kita akan guna satu tu untuk kita standby untuk ikan masuk, satu lagi untuk yang lebih kontras tu kita akan halau guna scoop yang tu, tolak masuk ke dalam scoop yang lebih besar tu. Okay? Satu lagi, kalau dekat kawasan cetek, untuk ikan yang jenis pelagik, ikan yang jenis kuling, kita boleh scoop dia dekat kawasan tengah-tengah water column. Manakala untuk yang kawasan dalam seperti ini, kita boleh juga guna umpan juga. Kita boleh tabur umpan, dan untuk memudahkan kita supaya ikan tu berkumpul, kemudian kita akan cedok dia lah. Jadi yang ni adalah unit electroshocker. Yang ni adalah yang low power. Dia mengeluarkan sekitar dalam 500.5 ke 600 volt. Jadi sesuai untuk kawasan yang cetek saja, untuk kawasan dalam dia kurang efektif lah. Okay. Dan yang pertama sekali, bila kita nak pakai shocker ni, dia ada beberapa bahagian. Okay. Yang pertama adalah dia punya power source. Jadi kita guna pakai battery deep cycle lah. Asalkan dia 12 volt lah, kita boleh pakai yang 3.6, 7.2, 10 ke atas pun boleh. Kalau 7.2 AH ni, dia boleh tahan sekitar 3 jam lah penggunaan secara berterusan. Okay. Mengikut power yang kita set. Kemudian ini adalah dia punya controller. Okay. Dan yang ni adalah switch dia. Serta ini adalah wire untuk kita connect ke bateri. Kita kena make sure yang pertama adalah warna dia kena betul lah. Kita kena ikut color code. Okay. Dan yang last kali adalah bahagian rod dia. Okay. So ini adalah bahagian rod dia, dan yang ini kita kena berhati-hati bila kita dah assemble. Make sure kita jangan letak berdekatan dengan kawan lah, dia bahaya.
Dan apabila kita pakai shocker ni, satu benda yang kita kena ingat, shocker ni kita sentiasa kena pakai dia bersama dengan scoop net. Dan kita tak boleh pakai sebarang jenis scoop net. Kita kena pakai yang mana dia punya handle tak ada mengalirkan arus elektrik lah, seperti scoop net yang gagang dia kayu. So ni cara untuk kita assemble kita punya shocker. Jadi yang pertamanya kita kena tengok bahagian wire ni, kena make sure color code dia betul lah. Dia merah sambung ke terminal merah positif dekat bateri, dan hitam ni kita sambung ke terminal negatif dekat bateri ni. Okey, hitam ke hitam, merah ke merah. Kalau kita dalam occasion kita tersalah pasang dan kita on inverter ni, apa yang akan berlaku adalah dia akan jadi short circuit, dan fuse dekat belakang ni akan hangus. Jadi kalau fuse dekat belakang ni hangus, kita boleh buka dan kita tukarlah. Kita ada banyak set fuse spare dekat sini, dan untuk yang ni kita pakai 30 amp. Okey, so merah ke merah dan hitam ke hitam. Apabila kita pasang ni, kita kena make sure yang ni sentiasa off dululah. Okay. Dan satu lagi kita punya practice adalah wire pergi ke switch ni, okay, dia sepatutnya connect dekat sini, tapi kita takkan connect selagi mana kita belum assemble habis, sebab kita takut kita tertekan semasa kita assemble. Dan yang ni boleh jadi bahayalah, sebab dia akan load terus current dekat sini. Okay. Jadi make sure bila kita dah ready baru kita pasang switch dia. Okay. So now kita ambil wire daripada rod kita ni, kemudian kita sambung. Dia ada aras dia. Kalau dia terbalik dia tak boleh masuk. Dia ada aras dia, dan dia akan sambung ikut color code yang sama lah, merah ke merah, hitam ke hitam. And then kita boleh cuba on. Okay. Kita boleh tengok dekat sini. Okay, so ini adalah status bateri kita. Kita ada 12.5 volt, ada dalam 75% lagi. Okay, jadi boleh tahan lah dalam beberapa jam. Okay, dan yang ni kita boleh dengar bunyi kipas dia dah on. Kalau kita dah ready nak shock, barulah kita akan pasangkan switch ni. Okay, jadi kita sentiasa hati-hati supaya kita tak tertekan, sebab switch ni dia mudah tertekan. Okay, so now apa yang akan berlaku bila kita nak shock ikan, kita kena make sure yang kedua-dua rod ni, okay, berada pada jarak yang di antara kawasan yang kita nak shock. Okay. Dan satu lagi, kita kena pairkan dia dengan scoop net yang jenis contoh jenis kayu ataupun jenis plastik, yang mana dia tak mengalirkan arus elektrik lah. Kalau tak, kalau kita pakai jenis besi, kita sendiri yang akan kena shock. Okay. Sebab kita punya scoop ada macam-macam. Kita ada aluminium, kita ada kayu, kita ada yang besi. Make sure kamu pilih scoop yang betul bila nak guna pakai shocker ni. Okay. Dan bila kita start, lempar dekat signal. Okay. Salah satu cara kita nak tahu shocker ni dia berfungsi, dia akan keluar lampu dekat sini. Bila kita tekan switch on, dia keluar biru. Okay. Jadi maksudnya biru ni dia dah load current dekat sini. So kita kena hati-hati, jangan pegang kawasan ni. Dan kalau kita tengok hujung rod tu, kalau kita sentuh dia, dia akan ada spark. Okay. Okay. Jadi bila kita shock, kita nak shock, kita tekan, kemudian kita off. Dan bila kita lepas ni, sebelum kita off kan, make sure ni bila kita tekan off, kita off, cabut switch, dan make sure kita discharge dia. Okay. So dia masih ada current dekat hujung ni. Bila kita dah off, kita dah cabut switch, kita sentuh dua-dua hujung ni supaya dia betul-betul discharge. Kadang-kadang hujung ni masih ada current lagi. Okay. Lepas tu kita dah discharge, lepas tu kita terus cabut terus wire bateri dekat dalam ni. Okay. Jadi maksudnya setiap kali kita nak pakai, kita kena pasang satu-satu, pasang wire bateri, on switch,
inverter, lepas tu barulah pasang switch on off ni. Okay, bila kita nak off dia, cabut switch ni, off switch, main switch, dan juga cabut wire daripada bateri. Sekarang ni kita ada gillnet ataupun pukat, dan Encik Isa dan Encik Trevor akan guna. Jadi biasanya pukat ni bila kita keluarkan daripada plastik dia, dia dalam keadaan bergolong macam ni ya. Okay, dan kita ada bahagian atas ni yang ada float. Dia ada, yang ni akan jadi bahagian atas. Dia ada pelampung kat sini, dan juga ada bahagian lid. Yang ni bahagian yang ada pemberat dia, ada batu dia. Jadi yang ni adalah bahagian bawah dia. Okay. Jadi Encik Isa dan Encik Trevor akan sambung untuk demo. Okay. Berapa panjang tak bang? 10 meter kah? 15 oh. Okay. Jadi kita kena pastikan yang net tu dia terbuka lah. Dan bila dia duduk dalam air, kita boleh nampak dia punya line untuk float tu. Dan dekat bahagian hujung sekali ni, kita sama ada kita akan ikat pergi ke pokok, ataupun kita boleh ikat pergi ke pelampung lah. Dan bahagian bawah pun sama, kita ikat pergi ke pemberat lah. Okay. Okey, so sekarang ni kita akan demo macam mana nak buka ikan. So sekejap saja kita dah dapat terlalu banyak ikan. Jadi gillnet ni dia cara yang agak boleh jadi agak destruktif lah, terutama kalau kita biar pada tempoh masa yang lama. Ikan ni bila dia entangle ni, kadang-kadang ikan lain akan pergi makan juga. Okey. Okay. Kalau kita nak lebih efektif pakai gillnet ni, kita boleh tabur makanan juga. Dan bila ikan tu pergi dekat gillnet, dia akan melekat lah. Okay. Okay, Encik Uzal demo buka sekejap lah. Okay. Yang penting bila kita nak keluarkan ikan tu, kita pastikan kita tak melawan arah sisik dia lah. Kalau tak, dia punya sisik akan tercabut-cabut. Sekarang ni cara untuk kita simpan balik jaring ni. Okay, boleh tengok cara Encik Trevor lipat dia. Dia ada tali guide atas pelampung tu. Kita tarik, kita sekalikan. Okay, dan make sure kalau ada benda-benda yang sampah-sampah yang melekat, kita clearkan terus lah sebelum kita simpan pukat ni. Adalah tempat jadi ikan. Adalah tempat jadi ikan. Ibu lumpan. Simpan tu sama. Kemudian kita boleh golongkan pukat. Cik Isa akan demo cara untuk menebar jala. Yang ni ataupun nama lain dia cast net. Okay. Tu dekat tangan. So kita masukkan tali ke pergelangan tangan. Berapa kali golong bang? Sampai Biasa 3 kali ya. okey. Ikut sesuai dengan tangan tenaga. Okey. Biasa tu bagi
apa nama bagi 3 aja lah. Ini pun berat lah. Okey, bahagian lid tu kita bahagi 3. So satu bahagian kita letak belakang siku bang. Siku dia tengkok dia. Siku ataupun tengkok. Okey. Ni berapa? Sikit bahagian Sikit lah. bahagian Satu bahagian dekat penggelangan tangan. Okey. Boleh tebak. So kalau kita tebal dengan betul, jaring tu akan terbuka lah. Okey, tunggu sampai dia sampai ke dasar. Okey, bila dah sampai ke dasar, kita boleh tarik dia. Kalau kita nak sampling tempat yang banyak, kita nak cepat dan tempat yang agak shallow, jalan ni antara kaedah yang sesuai lah kalau kita nak cover banyak area. Dan kalau kita tak ada manpower yang banyak, jalan ni lebih mudah lah berbanding kalau kita pakai jenis-jenis penangkapan yang lain. Dia lebih memerlukan manpower yang lebih lah. Jalan ni minimum seorang pun masih boleh untuk buat sampling. Okay. Benang kah? Kasang kolam kah? Tahu boleh lempam aja. Lampam bagus. Untuk apa dah? Okay, lampam bagus sikit. Punya silahnya. Kita tahan lah. Okay. Boleh angkat apa? Boleh siapa sigu? Boh. Ya, cak warna kuning ah. Ada kuning, ada kuning boh. Okay, so ini adalah kita punya life bucket lah. So kita boleh isi air, dan ni adalah pump lah untuk make sure pump udara untuk make sure ada udara. So yang ni kita tambah sikit air. Okay. Oh, okay. Dia tujuan cap ni supaya ikan tak terlepas lah. Bila kita tangkap ikan tak melompat keluar. Last kali ni kita ada trapping kita guna pakai trap. Jadi kita ada yang Abang Trevor pegang ni adalah collapsible bubu. Ada 2 saiz yang berbeza. Dia ada perbezaan sikit, nanti Abang Trevor akan tunjuk. Dan kita ada minnow trap. Biasanya kita akan pakai botol 5 liter ataupun 1.5 liter, mengikut saiz target ikan lah, mengikut kedalaman air. Dan kalau kita tengok lubang dekat sini kecil, jadi untuk trap ni kita akan guna bait. Kita pakai umpan, boleh pakai isi kelapa, pellet ikan keli, boleh pakai ubi, apa-apalah, boleh cuba umpan-umpan yang sesuai. Kalau macam ni, minnow ni lubang dia kecil, kita boleh tabur terus umpan dalam ni. Kalau umpan tu besar lah, maksudnya dia tak keluar daripada lubang ni. Kalau kita pakai bubu ni, lubang dia besar. Jadi biasanya kalau kita pakai macam pellet keli ni, kita tak nak umpan tu terkeluar, kita akan letak dalam pouch bag dulu lah, dalam bekas kain, supaya dia stay dalam perangkap ni. Okay. Jadi Encik Trevor akan demo sikit lah cara kita nak buka. Dia simple je. Okay, dia ada clip. Kita unclip kiri kanan. Okay, dia akan terbuka. Okay. Dan bubu ni biasanya kita pasang dekat tempat yang lebih dalam lah. Kalau kawasan cetek, kita pasang yang minnow trap ni. Dan juga bubu dan minnow ni kita pasang tempat yang air dia tak mengalir dengan laju lah. Kawasan yang air tak begitu laju, kawasan yang mana ikan selalu berkumpul, kawasan yang kita tengok macam lubuk ikan, kita boleh pasang. Kalau kita tengok ada reba-reba, kita boleh pasang. Okay. Dan yang ni pula yang saiz lebih besar. Okay. So sama juga, unclip kiri kanan, kita buka dia. Okay. Tapi dua ni dia ada beza sedikit daripada segi pintu dia lah. Okay. Nanti kita akan tunjuk macam mana cara kita nak keluarkan ikan lah. Okay. Sebelum tu kita sebelum tu bila kita nak pasang bubu ni, kalau untuk bubu yang jenis macam ni, dia daripada besi, tepi ni dia jaring yang jarang ni, dia akan tenggelam terus, dan kita kena sentiasa ikat tali ni pergi ke pokok ataupun pergi ke
daratan lah, tempat yang kita boleh retrieve. So make sure ada tali ni, dan make sure tali ni diikat dengan ketat lah. Okay. So kalau bubu ni kita just tikam saja, dia akan tenggelam. Okay. Tapi kita kena make sure pintu dia tak terhalang lah. Yang untuk bubu ni dia pintu depan belakang. Okay. Dia ada pintu dekat bahagian depan, dia ada pintu bahagian belakang. Untuk minnow trap ni, yang ni kita buat satu pintu je. Jadi kita kena make sure pintu dia menghadap ke luar. Kalau dekat rebah-rebah, pintu dia menghadap keluar. Okey. Dan untuk minnow ni dia ringan. Jadi bila kita nak letak ni, kita kena make sure air masuk ke dalam dulu. Okey, kena make sure udara keluar semua. Barulah dia akan tenggelam perlahan. Dia beza sikit dengan bubu tadi, bubu dia terus tenggelam. Yang ni kita kena make sure udara tu keluar. Kalau udara tu tak keluar, dia tak tenggelam. Okey. Barulah dia akan tenggelam ke bawah. Sekarang kita akan demo macam mana kita nak keluarkan ikan lah. Satu yang saya lupa mention berkenaan dengan yang bubu yang ni tadi. Untuk yang ni dia dah ada built-in pouch untuk letak bait. Kita boleh pakai pouch ni jugalah selain daripada guna kain. Okey. So kita ada ikan dalam tu. Kita boleh directly selok ke dalam bubu, macam yang Encik Trevor buat. Okey. Ataupun satu lagi, kita boleh buka dia punya pintu. Yang ni dia ada pintu kat tepi ni. In case kalau contoh kita dapat labi-labi ataupun kita dapat ikan yang ada bisa, kita tak berani nak selok dalam ni, kita boleh buka pintu dia. Okey. Lebih mudah. Okey. So yang ni pula, bubu ni pula dia, yang ni dia tak ada pintu. Okey, jadi yang ni option dia sama ada kita selok dia. Okey. Ataupun kalau kita takut kalau kena labi-labi atau ikan ada bisa. Okey. Cik Turbo tunjuk lah. Okey, kita boleh selok macam ni. Okey. Satu lagi cara, masuk balik apa? Okey, satu lagi cara kita boleh buat macam ni. Okey. Kita boleh tolak je macam ni. Okey. Dan ikan tu dia akan jatuh ke bawah. Okey. Okey, melekat. Dah. Okey. Kita collapse dia akan keluar. Okay guys, so itu sahaja demo kita hari ni. Kita dah selesai. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube Encik Trevor. Apa nama YouTube? Pemburu Katak Berjaya. Pemburu Katak Berjaya. Make sure subscribe guys. Guys, kita bersama dengan Bashir Fish 100. So pagi-pagi tu kita anjing di pantai, harap-harap ada hasil. Kita target, ada friendly depan guys, ada friendly depan. Cuma kita asyik tahu kita sampai ke isi. Asyik sampai guys. Kita pergi dalam sikit. Okey. Ada friendly di depan. Coba lagi. Itu kita makan anjing 5 gram dengan 3.5 cm SP. Jadinya sik jauh lah, siap patikam jauh gila. Moonrock fishing okey, tapi tu dekat beach mendata, air sik dalam, jadi sik dapat tikam jauh lah. Sik sampai susah nak sampai nyampun strike zone, tapi kita coba je ni tu ikan lalu. Okey guys, strike guys. Okey guys. Strike. Ya, ikan apakah ini? Nampak gaya macam ikan blokok ataupun anak ikan putih ataupun bahasa orang putihnya big eye trevally. Okey, Aceh pun strike. Drag dah keluar, Aceh pun strike. Okey, betul. Ini adalah big eye trevally. Wow, ataupun kelaki top. Wow, sabar. Double strike guys. Okay. Tapi size masih belum size yang kita mau. Kita target size yang lebih besar. Sabar kawan.
Kita main ultralight guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saiz tu masih saiz bagus lah, tapi kami on target saiz yang lebih besar. Yang ikan kecil-kecil kita biar dulu lah. Kita mau jaga supaya supaya kita dapat sentiasa replenish. Jangan dihabis, jangan ditapau ikan kecil-kecil. Kita rilis balik supaya di hari kelak kita boleh dapat ikan yang lebih besar. Okey, ada lagi main guys. Tapi nya si mau ngambil lambat, nya mau cepat. Ikan tu nya mau nya reaction bite kini tu. Punya frenzy mana? Nya ambil tak? Tu nya tengah reaction bite. Oi, laju. Hilang soft plastik. Okey, kita reload dulu. Okey guys, kita strike dari jauh. Kali tu pakai jig. Ikan tadi dah sip main. Punya tarik berat macam tu aja. Maksudnya kerapuk dah ya rasanya. Okey. Adakah betul ianya kerapu? Betul guys. Kerapu batik. Okey. Yang kecil kita lepas balik lah. Okey. Thank you. Okay. So maksudnya depan ni ada strike zone sikit. Kita coba bergerak perlahan. Kita mau sampai strike zone tempat blok kok. Okay, kita coba lagi. Ya okey leh, tapi abang nampak handphone kau ada plastik sih. Ya jak masahnya saya pergi dalam. Okey, strike lagi. Miss call guys. Oh, ada gig kacau. Okey, strike lagi guys. Okey, ada size. Oh, si. Kerapuk lagi. Okey, kerapuk tu nya awal-awalnya tarik kuat. Kayaknya dah tinggal berat aja. Okey, kerapuk apa? Kerapuk batik lagi. Kau main debah nak? Main debah. Kita main jig tu, kita main lanjut di debah. Okey. Ruang menunggu fly tu tenggelam. Bashir tengah main fly dengan harapannya strike alu-alu. Situ ada alu-alu guys, alu-alu besar. Cuba ujung ah. Kerek sikit. Tapi kita masih belum dalam strike zone gerong dengan blok kok. Jadi air tengah surut. Kita coba bergerak slow-slow. Harap-harap kita boleh sampai ke strike zone. Cuma kawasan tak mau berhati-hati sebab ada benda nak kedak bulu mata ya. Apa benda yang makan coral ya. Okey. Sea urchin. Sejenis echinoderm. Sakit guys mun terkena kaki. So kita hati-hati aja. Okay, so tu kita berinya jig turun ke debah, then kita lanjut. Jadi action jig ya macam ikan cedera lah. Okay. Ada 4 perkara penting bila kita casting. Pot, and then strike zone, timing,
And last kali adalah action. Jadi cara kita gayakan umpannya penting. Aduh. Penting untuk menggodaikan. Kita coba cari lagi strike zone. Okay. So depan tu batu, tapi batu yang bila air surutnya akan kering. Jadi ikan lalu je, bukan ikan berumah. Tadi ingatkan blokok, tapi rupanya kerapuk. Rasanya lah sebabnya saya dah fight. Okay. So kita dah sampai strike zone kerapuk, tapi blokok belum lalu. Bismillah. Okay. When kita main kawasan banyak ikan kecil, kita pakai hook yang babnya berapa buka, babnya tutup sikit, ataupun kita boleh tekan pakai pelayar lah mun babnya besar, supaya kita minimal damage kepada ikan kerapuk. Okay, kita coba. Tapi kita pun target mun ada blokok guys, blokok atau gerong. Nya depan tu lagi nya ada karang kasar sikit. Tapi kita belum sampai, tok masih batu lagi. Mun kita sampai kawasan karang lah, kita terpaksa main laju. Mun tak, kita lekat, habis jig hilang. Pakai blade okey juga cik asalnya. Sayang guys, kita si mbak blade, kita cuba mbak, kita cuma ada jig dengan ajing aja. Okay. Tok air mun pakai bot atau kayak boleh main popper tok. Belah nun ada coral, kawasan coral ada coral trout, ada kerapuk 7 star. Tapi sebab kita si pakai kasut, jadi si boleh pergi siap dulu. Ya, licin dan batu tajam-tajam. Macam biasa, kita masih lagi strike kerapuk lagi guys. Cuba nak pergi lebih depan, tapi dah ada sea urchin banyak berkumpul bawah tu. Jadi kita si pakai kasut, si pakai selipar, kita sampai situ je lah. Harap-harap adalah ikan mau masuk. Tok air dah slow, biasanya ikan target kita main waktu air yang lebih deras lah. Okay. Timing kita lepas. Saya dah nampak frenzy buat masa tu. Satu semuanya main debah je. Sik kapuk sik minta. Warna pink, warna putih, pearl, hijau, okey lah. Kapuknya si kuat milih. Sayang lah. Aduh, nak pergi depan lagi. Masih boleh tak? Belum dalam gila, tapi yalah, gelik dengan si urchin. Kita cuma berharap ada ikan di target kita masuk main ke dalam. Tapi yalah, biasanya masa air bertukar,
Tok air dah agak slow. Ikan pun slow. Okey, kita lagi strike. Oh, boleh tahan saiz. Si tahu Tok macam bukan kerapuk. Sama ada kerapuk yang ada saiz ataupun itu nyambat lekat, guys. Nyambat lekat. Nyambat lekat. Oh, nyambat gi batu. Kerapuk lah ini. Tapi abang rasa macam fight nak ya. Kan tambah belum gi. Masalahnya dekat batu. Sayang teknya ditarik kuat. Sayang, guys. Okey. Kita dapat angkat dia. Okey, dapat angkat, guys. Yang pastinya bukan blokok mbak main ke batu. Okey. Kenapa dok? Oh, kerapuk, guys. Kerapuk lagi, guys. Wow. Ni ada saiz. Okey. Bashir strike. Ini agak kasar, guys. Saiz. Gaya ada sea urchin. So kena hati-hati kaki sakit, guys. Kalau okey, guys. Plate size sedap, guys, tapi kita cari yang lebih besar. Bebek. Oh, iyalah. Ya, berkumpul saya. Kau nak ya juga ah. Mun takut kasut kau tembus ya. Double strike, guys. Bashir pun strike. Ini baru mancing, guys. Kalau duduk 2 jam, saya dah dapat ikan, baik balik rumah, guys. Baik jual joran. Baik jual joran. Strike lagi, guys. Strike lagi, guys. Ini, geng. Tapi yalah, sekilas ikan di air sudah kita tahu spesies dia. Okey. Ni kawasan dia, guys, tapi depan sana ada kawasan ikan gerong. Cuma kita belum sampai. Kita harap dia masuk ke dalam lah. Ataupun kadang-kadang alu-alu. Okey, Bashir pun strike. Tapi ni air tengah slow, guys. Kalau air laju, mungkin ada ikan bagus-bagus masuk. Ikan pelagik. Time ya kita boleh target ikan lain. Tapi mungkin juga kawasan tu boleh ada ikan-ikan lain tak. Dah ikan tambak semua. Bila kita pakai jig tu, kita coba scan dasarnya. Nya pasir kah, nya coral kah. Okey, so untuk strike gig, guys, pinya kecil. Okey. Kecil kita lepas. Bukan ikan, guys. Kita strike coral. Guys. Kita strike lagi, guys. Saiz agak okey. Ya. Okey. Mana dia? Come on. Ini apa, guys? Ini bukan kerapuk, guys. Coral trout, guys. Yeay. Jackpot. Yang ini kita simpan. Untuk buka puasa. Tapi saya dah cannot ya. Ini untuk buka puasa, guys. Ini namanya coral trout ataupun 7 star. Okey. Aku mahal. Okey, so kejap. Sangat sedap. Yang ni manis, guys. Panggang sahaja pun manis. Kau set dah nak ya, Cik? Okey, nahan lain kah? Ada sebenarnya tali tu. Tapi
Okay guys, kita dapat ikan bagus. Kita simpan. Kau rasa okey sih? Kan masih kecil gila. Okey. Tapi kita lagi awal okey, Bashir strike. Tak apalah guys, kita abang lepas je lah. Kecuali kau dapat sama saiz. Kau dapat sama saiz. Oh si. Lepas je lah je. Punya besar lagi. Oh alah. Sebab kita set dah berais. Okey. Saiz okey guys. Cuma kami tak ada ais. Jadi berpuasa tak dapat nak masak terus. Jadi kita perlu cari saiz yang lebih okey. Untuk coral trout agak kecil lah. Biasanya kita boleh dapat double, 2 kali ganda saiz. Ya. Okey. Bye-bye. Adalah coral aja yang biasa area. Tapi coral keras. Okay. Tengok guys. Strike lagi Bashir guys. Baru kasar gila orang kereta. Orang si ekor. Pak. Ada main gig lah. Tuh. Kena lecek ikan. Belah ni abang boleh nak ya tengok. 7 star tengok. Kira sikit tau. Kita cuba target ikan tu lagi. Tapi kita mau saiz lebih besar. Okey. Lain fightnya tak cik. Nya nyambar sama kuat kena batik lah. Tapi nya dah nya naik. Oh. So kita check lekat guys, ada coral. Masalahnya ya, memory card. Oh, aduh. Di awal bawa pukul 8. Baru pukul 8 guys. Memory card dah nak penuh. Bateri sudah nak habis. Takut tak sempat tunggu waktu frenzy. Oh, double strike guys. Double strike guys. Oh, aku kali sekali. Kena tak putus kah? Lompat. Guys. Strike guys. Kau tahu tali ni 50 meter kat mana? Iya, 50 meter je habis saya tak. Yalah, Tek patut kau kado di sini. Okey. Lagi load. Wow. Dia. Waduh, terlepas. Terlepas guys. Ah? Alu-alu tak? Bukan apa nama mereka? Ikan susu. Terbelak. Okey, sial kita coba lagi.